Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kisah yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda semua adalah satu kisah pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Rakan-rakan pendengar Ria 897, kisah ini diceritakan kepada saya. Kiriman yang saya terima datangnya dari seorang pendengar. Tapi sebelum itu, dalam tajuk kiriman yang diceritakan adalah seru. S-E-R-U, seru. Apakah sebenarnya kisah seru yang disebutkan oleh rakan kita? Tapi sebelum itu, beliau memberitahu saya supaya merahsiakan. Tolong jangan kisah sampai tersebut alamat email saya ataupun nama yang tertera di alamat email. Yang saya nak ceritakan ini adalah perbuatan saya dahulu, dan saya pasti kalau saya pernah buat, mesti ada orang lain juga mungkin sedang melakukannya. Tujuan saya mengirimkan email kepada Casey bukanlah untuk menceritakan kemegahan saya waktu itu, tetapi untuk menyedarkan yang lain. Perbuatan mereka itu yang serupa dengan saya adalah satu dosa besar. Saya gunakan nama Sri, bukan nama sebenar. Pendengar Ria 897, dalam kisah yang disebut oleh Sri tentang seru, berbunyi begini. Casey, untuk beberapa tahun lamanya, saya tidak ada pasangan yang tetap. Pasangan saya bukan satu, malah pasangan saya dalam pada waktu yang sama, saya ada 11 orang lelaki yang saya telah pun berpacaran, berkasih-kasihan. Bagaimana caranya saya dapat bercinta dengan 11 lelaki dalam masa yang sama, tidak pernah ditangkap, tidak pernah disyakwa-sangka dan sebagainya? Bagaimana caranya? Saya menggunakan ilmu seru, Kisi. Ilmu yang saya pelajari dari seseorang. Senang. Saya seru, dia datang. Bila dia datang, dia akan bersama dengan saya. Kita akan keluar, makan, menonton wayang, dia belanja saya dan sebagainya. Tak ada sebarang komitmen. Kemudian bila dia balik, dia akan lupakan saya. Dia tidak akan teringatkan saya. Tidak. Cuma side effect-nya akan saya beritahu Casey sebentar nanti. Bila dia pulang ke rumah, dia akan lupakan saya. Jadi misal katanya Sri, apabila saya keluar berjalan dengan jejak KI, saya ada pacaran, berpacaran dengan jejak KI, B, C, D, E sampailah yang ke-11 ni. Bila keluar dengan jejak KI, tiba-tiba ternampak pula jejak C sedang berjalan. Mereka tak akan kenal saya. Mereka akan nampak saya macam orang lain, macam orang yang mereka tak kenal. Tapi saya kenal mereka, Kisi. Saya harus berpura-pura. Seperti itulah cara saya untuk melarikan diri. Saya menggunakan ilmu seru. Kisi, lelaki-lelaki yang saya seru ini kebanyakan adalah suami orang. Sebab kebanyakan suami orang inilah yang dah stable, ada pendapatan yang lengkap, ada kereta, ada apa yang saya inginkan dari mereka. Saya nak keluar dengan si F, saya seru nama F, nama penuh termasuk nama ibunya. Untuk ilmu seru ini berlaku, saya perlu tahu nama penuh termasuk nama ibu yang melahirkan. Misal kata jejak F ni tinggal dengan ibu angkat, saya pun tak tahu itu ibu angkat. Saya ingatkan itu ibu dia, saya dapatkan namanya, saya cuba tak boleh. Kerana itu ibu angkat, tak boleh. Mesti ibu darah daging, ibu yang menghamilkan anak tersebut. Saya akan seru nama, misal kata Rahman bin Ali, anak kepada Supia binti ... Aku seru namamu, aku sebut namamu dan sebagainya. Tak nak saya sentuh. Jadi
dia akan terus telefon saya, Casey. Bila dia telefon saya pendengar Ria 897, dia tak teringat pun dalam telefon bimbitnya ada nombor. Inilah kehebatan ilmu seru yang saya gunakan. Setiap kali dia jumpa dengan saya, sampai saja saya minta telefonnya, saya delete nombor yang dia telefon. Jadi banyak-banyak nombor, takkan dia terpandang nombor saya. Keluarlah Casey, nak tengok wayang, nak beli barang, semua saya dapat. Jadi lepas jejaka ni dah sibuk sangat, takut isterinya suspek sesuatu, saya keluar pula dengan CD. Macam gitulah hidup saya untuk beberapa tahun, hidup dengan ilmu seru, sampai pada suatu hari apabila lelaki-lelaki ini mula menghadapi side effect, di mana bila dalam tidur dia mula menyebut-nyebut nama saya. Bila dia sedar dia tak akan ingat. Tapi yang tak bagusnya, bila dia dalam tidur dia akan sebut nama saya. Dari situlah yang ada isteri akan tahu. Mula mereka bergaduh, mula mereka cuba dan pergi berubat, baru dapat tahu perbuatan seseorang menggunakan ilmu seru. Selepas itu Casey, entah macam mana tiba-tiba saya rasa perbuatan saya harus saya hentikan di sini. Sebab ada Casey, rumah tangga porak-peranda. Saya memang tak nak runtuhkan rumah tangga mereka, cuma nak keluar dengan suaminya saja. Selepas saya sedarkan perbuatan saya yang salah, saya berhenti. Tapi Casey, bila berhenti saja ilmu ini, saya terus diserang sakit penyakit. Penyakit yang saya tak dapat ubat. Sampai ke saat ini saya masih merana. Saya tak nak beritahu dan tak nak sentuh tentang penyakit ini, sebab mungkin boleh mengaibkan diri saya sendiri. Dan kalau saya sebut pun, mungkin ada kenalan-kenalan tahu, sebab penyakit ini tidak ramai yang pernah terkena. Jadi setakat di sini sajalah pengalaman saya. Bayangkan pendengar Ria, seorang pendengar bukan nama sebenar, bernama Sri, telah pun keluar berpacaran dengan 11 lelaki pada waktu yang sama dalam beberapa tahun, dan tidak pernah dikesan kerana menggunakan ilmu seru. Pertama kali saya mendengar kisah serupa ini. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ria 897, kisah yang pertama, seorang pengalaman dari seorang pendengar menggunakan ilmu sedemikian. Jadi beliau dengan hati yang terbuka berkongsi pengalaman hidupnya supaya yang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama dapat hentikanlah segala perbuatan. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, tetapi kalau mungkin kita boleh belajar sesuatu yang baik saja, kita akan jadikanlah sebagai satu pengajaran, ya, dan semoga kita dapat menimba sesuatu supaya kita menjadi manusia yang lebih berguna lagi. Jadi bagaimana saudara? Sri bukan nama sebenar, ya, telah pun berpacaran dengan 11 jejaka pada waktu yang sama, dan 11 ni semua selepas seru dia habis, dia balik, dia keluar serempak di luar pun dia tak kenal siapa Sri, cuma Sri kenal lelaki ni. Dan lelaki ni lama kelamaan ni mungkin makan dalam lah, bila dah makan dalam tu, dalam mimpi mula sebut-sebut, suara mula keluar sebut nama Sri dalam tidur. Isteri dapat tahu, gaduh suami isteri. Suami, siapa? Saya tak tahu. Isteri periksa nombor telefon pun, mungkin dia tak beritahulah isteri periksa ke tak, tapi saya rasalah tak nampak nombor, mungkin adalah dia halang ke macam mana, saya tak pastilah, ataupun dia dah delete ke, ataupun macam itulah sampai tak ada. Dan akhirnya mungkin setelah bertahun-tahun bergaduh tu, mungkin ada datang orang tua, ada datang, kau pergilah berubat, dia berubat, dapat tahu suami terkena ilmu seru.
Hai, seram juga Takut juga saya kena ilmu seru Yalah, tahu-tahu Kata orang-orang kata mak-mak kita ni sisi malaikat 44 Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda saudara. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Dan yang ini kisah lagi akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Bagaimana? Patutkah anda maafkan Sri atas perbuatannya ataupun Casey? No, saya tak akan maafkan manusia yang sedemikian. Hati-hati. Berikut ini kisah yang ingin saya ceritakan. Pengalaman yang diketengahkan ini berlaku di salah sebuah tapak tanah perkuburan. Dan tapak tanah perkuburan ini adalah sebuah tapak tanah perkuburan yang dah lama wujud di kawasan timur Singapura. Saya tak nak sebut nama tempatnya, tapi inilah yang dilakukan oleh seorang rakan bila dia memasuki tapak tanah perkuburan. Kubu ini Kisi dah jarang orang kunjung. Ada juga yang muda-muda tak tahu pun tentang kewujudan kubur yang saya sebutkan ini. Kisah ini berlaku pada tahun 1985. Memang lama Kisi. Waktu tu usia saya baru saja habis perkhidmatan negara. Seperti biasa, bila waktu muda, waktu sekolah tak nak sekolah dengan betul, tak nak belajar, sampaikan berhenti sekolah, mula kerja part time, berhenti kerja part time, menjalani perkhidmatan negara. Bila keluar dah tak ada duit, mak bapak pun susah, nak minta siapa? Cari jalan yang pantas. Yalah, bukan mencuri, tetapi jalan yang lain. Jalan ini telah pun disarankan oleh seorang sahabat. Apabila saya tanya mana dia dapat duit banyak, kawan saya ni Kisibak kata orang loaded, memang banyak duit. Jadi saya tengok pun dia tak kerja. Saya nampak dia keluar dengan kawan. Bila kawan keluar dengan dia, dia belanja makan, belanja minum. Tidaklah sekaya macam ada rumah banglo ke kereta, bukan. Tapi sentiasa mempunyai duit di tangan. Jadi saya tanya. Kemudian tanya, pada mulanya dia tak nak beritahu saya bagaimana caranya dia dapat duit. Dia cuma kata kerjalah. Dan saya kata, aku tengok engkau, setiap kali aku ajak kau keluar, mesti kau boleh keluar. Kerja apa? Jadi dia tak nak beritahu saya. Sampai satu hari, bila dia tengok saya betul-betul dah susah ni, betul-betul perlukan duit. Kalau kau nak, aku jumpa kau hari Khamis depan. Kita jumpa kat Bedok. Bedok kat mana? Aku jumpa kau Bedok Interchange. Kau jangan lambat. Kau jumpa aku 10 malam. Tibanya hari Khamis. Saya tunggu di Bedok Interchange. Casey, bayangkan, kawan saya datang. Kemudian saya tanya nak ke mana. Ikut, kita naik bus feeder pergi ke sebuah blok di Bedok North. Dari situ, teman saya malam tu ada projek. Pertama kali saya ikut ni dah buat projek. Saya tanya projek apa ni? Dia tak nak beritahu saya. Saya, teman saya dan seorang pakcik dari rumahnya. Katanya pukul 12 tengah malam kita berangkat. Rupa-rupanya Casey, dipendekkan cerita, teman saya meraih keuangan. Yang diraih itu Casey adalah dengan menjual garam di tanah perkuburan. Caranya senang. Garam yang digunakan adalah sejenis garam jantan. Garam itu telah pun dibaca, dimenterakan. Apa yang saya perlu buat, pergi ke tanah perkuburan yang dah wujud lama. Kemudian duduk di hadapan sebuah kubur. Saya letak taburkan garam di atas telapak tangan. Bila saya duduk bersila. Ini dia cuba terangkan apa yang harus dilakukan. Saya duduk bersila. Kaki saya ni dah bersila, kedua tangan saya tada, ditaburkan garam jantan tersebut yang telah pun dimenterakan. Kemudian saya angkat tangan seperti orang berdoa. Tangan saya ini harus melebihi paras kepala saya. Jadi bila saya naik
angkatkan tangan melebihi paras kepala. Kepala saya tunduk ke bawah. Saya harus membaca sesuatu. Saya diberikan kertas yang ditulis dalam huruf Rumi, diletakkan di atas lantai. Setiap kali saya angkat tangan, saya harus baca, dan saya tidak dibenarkan tengok depan, tengok kiri, tengok kanan dan mendongak. Jangan sesekali saya mendongak. Kalau saya mendongak, parah, Casey buruk padanya. Jadi saya mula-mula takut. Saya kata tak nak buat. Engkau nak duit tak? Kemudian dia keluarkan Casey. Dia keluarkan $200. Sekarang aku kasih kau 200. Lepas ni kalau kau buat, kau habiskan semua, aku kasih kau lagi 500. Casey tengah tak ada duit. Orang hulu macam tu, siapa yang tak nak? Mula-mula takut, lama-kelamaan naik syok Casey sampai saya boleh buat sendiri. Saya tak nak beritahu tujuan saya berbuat demikian sebab saya takut ada dukun-dukun mendengar. Mungkin saya nak bocorkan periuk nasib mereka. Saya tak nak. Tapi Casey, bila saya tanda tangan sambil membaca, dapat rasakan Casey, tangan saya ni basah sangat. Seperti ada sesuatu menjilat-jilat garam yang ada di tangan saya. Saya baca sambil tangan angkat ke atas, kepala tunduk ke bawah, dan saya baca mentera. Dan katanya seorang lagi kawan akan duduk di sebelah saya. Bila saya rasakan garam nak habis, kaki saya ni harus saya naik turun. Nanti teman saya yang juga tengok ke lantai akan capai garam dan taburkan atas tangan saya. Saya tak boleh lari. Kalau saya lari, semua buruk padanya. Setelah matlamat tercapai, iaitu matlamat ini dirahsiakan, barulah kami akan berangkat balik ke kenderaan dan terus pulang ke rumah Pak Dukun yang telah pun menyarankan cara untuk membuat duit. Pak Dukun ni memang terkenal. Macam-macam orang berubat dengan dia. Pada tahun 1980-an, Casey sampaikan orang dari seberang tambak datang berjumpa dengan dukun ni. Begitu hebat sekali Casey. Casey, jangan cakaplah. Selepas saya melakukan kerja-kerja semua yang disebutkan tadi, hidup saya senang. Duit dalam poket sentiasa ada. Dan akhirnya, apabila saya berumah tangga, Casey bayangkan, saya berumah tangga, saya terkena serangan daripada ilmu yang saya raih ini. Setiap kali orang masak nasi tidak masak-masak. Setiap kali nasi cuba dimasak, api dihidupkan, ditambah air, nasi tidak masak, api air itu tidak mendidih. Saya boleh taruh tangan saya ke dalam periuk tersebut dan masih lagi tidak panas. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Sedangkan lauk-lauk semua lain boleh masak kecuali nasi minyak yang dimasak oleh tukang caterer saya ni tak boleh masakkan nasi. Jadi pendengar Ria 897, saya harus hentikan kisahnya di sini. Setakat sini saja, yang lebih-lebihnya tak boleh saya teruskan. Ada sebab-sebab sensitivity lah ya. Jadi anda dah tahu kisahnya. Meraih keuntungan dengan mencari jalan yang boleh dikatakan yang sesat, yang salah. Bagaimana? Kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Jangan ke mana-mana, terus bersama Ria 897 FM. Baik, sebenarnya kisah yang dialami oleh rakan kita awal tadi banyaklah bila berlaku majlis persandingan ni. Saya rasa saya tak nak beri cerita lebih terperinci sebab mungkin ada yang berada di tempat ketika majlis ini berlangsung. Jadi akan teringat balik kisah ni, dan mungkin ada yang ahli keluarga yang tidak akan rasa selesa bila pengalaman ini diulang kembali. Jadi anda fahamlah ada gangguan bila dia nak bersanding tu nasi tak masak, dan banyak lagi sebenarnya gangguan-gangguan yang lain. Sampaikan beliau rasa macam ialah sedih sangat tentang perbuatan yang lama. Pendengar Ria 897, sebentar nanti selepas kisah ini, saya rasa sekarang lah saya boleh jawab panggilan dahulu. Sebentar nanti akan saya ketengahkan satu pengalaman email. Memang menarik ini diceritakan oleh seorang ayah juga seorang suami. Katanya dalam bilik tidurnya ada satu gangguan yang amat dahsyat, di mana antara perkara yang berlaku bau busuk
pada mulanya tercetus gangguan ini, beliau mengesan dalam biliknya ada satu bauan yang cukup busuk. Jadi apakah mungkin bauan busuk ni lah? Adakah mungkin kerana dalam rumah tu ada pakaian yang tak dicuci ke, ataupun ada tikus mati ke dan sebagainya? Akan saya sentuh kisah daripada Encik Sulaiman yang berkongsi pengalaman peristiwa dalam rumahnya. Jadi bila saya baca tadi menderas kisahnya, saya bila baca saya cuba bayangkan keadaan situasi dalam bilik itu, boleh saya terbayangkan memang menakutkan. Akan saya sentuh kisah Encik Sulaiman tentang bilik yang bau busuk. Apakah anggarannya? Sebentar nanti. Tapi sekarang anda hubungi saya di 669-11897. Ke hujung talian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ali Saya. Ya, Ali buat panggilan dari mana, Ali? Dari Hougang. Pengalaman yang Ali nak ketengahkan ni tentang apa? Okey, ini pengalaman terjadi pada diri saya, guys ya. Ini kisah ini dah terlalu lama lah. Pada suatu hari saya dengan kawan saya ke sebuah kawasan perkampungan yang dah tak ada penghuni di daerah Lim Cukang. Tiba saya dengan teman saya di sana, saya ambil lah buah-buah seperti ubi kayu semua. Habis dah itu, waktu saya pulang, memang saya tak ada rasa apa-apa. Keesokan harinya, saya pergi kerja. Habis kerja tu, saya tak boleh pulang ke rumah ke sini. Walaupun bas datang, saya lihat itu bas memang bas saya, tapi saya tak naik itu bas. Seolah-olah ada benda mengawal anda lah Saya. Tapi kalau saya nak ke mana-mana, saya boleh pergi. Cuma nak pulang ke rumah je tak boleh. Setiap kali anda ada niat nak balik rumah je, mesti ada penghalang lah macam tu. Ada penghalangnya, memang betul. Bila saya macam terasa saya tak sedap hati, saya telefon mak saya. Saya kasih tahu yang saya tak boleh pulang. Dia kata, kenapa? Tak tahu. Kalau nak pergi mana-mana boleh tak? Saya cakap boleh. Terus dia suruh saya ke satu tempat, ke sebuah rumah lah, yang saya tahu tu tempatnya. Saya pergi ke sini. Boleh saya pergi. Bila saya sampai di tempat itu, saya ketuk pintu dan saya beri salam. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab di sini. Saya ketuk lagi pintu, saya beri salam lagi. Baru ada yang jawab dan pintu dibuka. Bila pintu dibuka, saya lihat yang orang di dalam tu tengah berubatkan orang. Bila waktu dia berubatkan orang tu, dia lihat saya, dia tanya saya, "Engkau bawa siapa ni?" Waktu tu saya pun tak ada fikir apa-apa ke sini. Saya pusing ke belakang. Saya cakap, tak ada, saya seorang. Tapi yang belakang kau tu siapa? Saya pun tengok lagi, cakap tak ada. Okey, tak apa. Bila saya dah masuk, dia dah berubatkan saya dapat merasakan diri saya ni seperti merangkak di dalam rumah tu, guys. Saya pun rasa tak sedap, saya terus tersadar. Bila saya tersadar tu memang betul-betul saya tu tengah merangkak, guys. Habis yang tukang berubat tu tanya saya, ada engkau bikin apa-apa dah? Saya tak bikin apa-apa. Ada engkau ada ambil barang apa-apa tak? Saya cakap saya ada. Cuma pergi satu kawasan ni, saya ambil ubi kayu, ambil buah-buah. Habis dah tu dia suruh saya pergi ke tempat tu, asapkan tempat tu dan minta maaf pada penunggu di situ. Habis saya pun ajak kawan saya, temankan saya ke sana. Bila saya sampai ke sana, saya suruh teman saya, okeylah kau ke sana, apa kau nak ambil, kau ambil lah. Biar aku buat kerja aku kat sini. Bila saya mulakan kesi, bukan cakap saya, teman saya pun terasa kesi. Bila saya asapkan, tiba-tiba dengan angin yang mendayu-dayu,
bunyi ke si. Habis tu ada suara anjing si. Anjing. Habis padahal tak ada rumah, bagaimana boleh bunyi zing itu semua. Teman saya dah tak sedar hati suruh saya cepat-cepat, aku dah tak boleh tahan. Kali saya pun cakap okey aku dah habis. Saya pun dah tak boleh tahan ke si. Memang bulu rumah saya memang dah naik betul lah. Tapi benda tu saya tak nampak ke si. Cuma saya dapat merasakan benda-benda ni semua berbunyi. Tapi saya dapat tahu ada pernah orang melihat benda tu. Benda tu adalah benda hitam yang berbulu panjang, Casey. Itulah kisah saya, Casey. Terima kasih, Casey. Terima kasih kepada anda ya. Saya yang ini daripada rakan kita. Katanya ini dibaca awal tadi. Ini dia. Syamil katanya di sini berkongsi pengalaman. Kasih maaf kalau cerita saya ni pendek sangat. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang amat menakutkan saya. Saya pernah tahu Kasih bila balik agak lambat dari tempat tugas, sedang menunggu lift di kolong blok lah. Saya sedang bermain dengan telefon saya. Apabila ada suara memanggil, bukan nama saya tetapi memanggil oi, tetapi dengan suara yang garau dan bunyinya very deep. Mungkin macam oi. Tapi Casey, pada mulanya saya tak toleh ke belakang. Saya tidak indahkan gangguan suara tersebut, malah saya teruslah bermain telefon bimbit. Jadi saya dengar suara itu 2 kali di lift lobby. 2 kali. Dua kali itu saya tak fikir apa-apa pun. Masuk lift, rumah saya tingkat 11, saya tekan tingkat 11, pintu lift tertutup. Jadi lift pun naik atas. Dalam perjalanan lift naik ke atas Casey, dalam lift saya berdiri betul-betul depan butang lift ni lah. Kat situ ada panel butang kan, tingkat berapa tu semua. Saya di depan sana, belakang saya ni ada banyak ruang kosong. Dalam lift Casey saya dengar. Itu sudah membuat saya tersentak. Saya terperanjat Casey. Saya toleh ke belakang, tak nampak apa-apa. Lift tu kecil Casey, mana benda tu nak lari. Kiri kanan tak nampak apa-apa. Lift waktu itu saya ingat lagi dah sampai, hampir-hampir sampai tingkat 7. Saya terus tekan tingkat 7. Bila tingkat 7, pintu lift terbuka. Jadi apa yang berlaku, saya keluar dari lift. Sedang berjalan, saya sempat toleh belakang lah, nak tengok lagi dalam lift ada benda tak yang mungkin tadi yang menyebut oi tu. Tengok lift kosong, tak ada sesiapa, tak ada benda pun. Saya naik tangga dan terus pulang ke rumah. Saya tak pasti apakah benda yang mengganggu saya, adakah ia datang dari kawasan blok saya ataupun mungkin dari tempat tugas dia ikut sampai pulang ke rumah. Jadi sebelum saya sampai rumah, saya ketuk pintu. Waktu itu abang saya yang buka pintu. Kemudian saya minta bantuan abang saya untuk ambil air zam-zam. Waktu itu ibu saya ni baru saja menunaikan ibadah iaitu umrah, dan ada bawa pulang air zam-zam. Saya ambil air itu, minum depan pintu, cuci muka saya depan pintu Casey. Kemudian abang tanya, apa pasal dengan kau? Saya diam tak nak jawab. Sampai dalam rumah saya ceritakan, abang saya pun takut. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Mohon maaf kalau kisah saya pendek sangat. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi berbagai kisah. Kejap lagi kisah Encik Sulaiman anda jangan ke mana-mana. Dalam bilik tidurnya, kamar tidurnya ada bauan yang busuk. Jadi bagaimana bauan ini apakah mungkin telah pun menghasilkan bauan busuk dalam rumahnya. Dan ini adalah satu tanda gangguan sihir yang berlaku pada keluarga Encik Sulaiman. Baik, kiriman-kiriman yang lain akan saya teruskan. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami di sini. Di Facebook Ria sebenarnya saya tanya minta pendapat pandangan anda. Malam ni saya tidak ada rakan yang boleh bantu jaga panel. Tapi walau bagaimanapun, tidak ada sebab kenapa saya tak boleh keluar sekejap. Saya akan cuba. Tapi kalau terputus-putus taliannya, saya mohon maaf. Saya tak pasti kenapa. Dan saya pun tak boleh dengar diri saya kalau taliannya terputus-putus. Itu sebabnya. Jadi saya akan keluar. Apa yang berlaku ni, saya akan keluar dari studio. Saya akan berjalan menuju ke arah luar dan belakang Mediacorp, di mana kawasan itu merupakan kawasan sunyi,
ni pokok-pokok yang ialah yang dikatakan seram, pokok tersebutlah waktu malam memang seram. Jadi saya akan baca kisah Encik Sulaiman tentang bau yang busuk. Juga ada beberapa kisah yang lain yang saya terima dari kiriman email. Jadi kalau anda setuju, saya tengok daripada kiriman yang sini ada kata Casey duduk dalam konti jangan keluar. Dia kata Casey keluar lah, Casey duduk, Casey keluar, Casey duduk. Jadi saya akan tengok dan pilihlah adakah saya patut keluar ataupun duduk dalam konti. Kita akan kembali selepas ini dan keputusannya akan saya beritahu anda dalam masa setengah jam ini. Saya keluar ataupun saya duduk. Baik saudara, saya dah baca kiriman-kiriman anda. Sekarang ini saya akan dah pun buat keputusan untuk saya keluar seketika dan pastinya akan saya kembali. Saya mohon maaf kalau saya keluar ni saya tak boleh jawab panggilan sebab tidak ada orang pun dalam konti. Tidak ada sesiapa dalam konti. Jadi apa yang akan saya buat, saya akan beri anda mungkin saya akan cuba memberi tahu anda perkara yang saya bakal lakukan. Dalam depan saya ni ada sistem komputer. Saya akan letak muzik latar yang sama. Jadi kalau muzik latar yang berbeza ni mempunyai desibel yang berbeza lah. Jadi senang, saya letak yang sama, saya set satu level ni. Bila saya keluar, walaupun talian terputus, tetap ada signal. Macam ni lah bunyi, masih ada background. Jadi saya akan hubungi telefon saya akan keluar dengan music background ni. Saya akan berjalan sambil menceritakan kisah-kisah yang dialami. Dan saya mohon maaf kalau terputus-putus sebab saya memang tak boleh monitor suara saya sendiri sebab saya akan menelefon diri saya. Jadi ada tunggu sekejap dan saya akan cuba hubungi diri saya. Customer you're calling is not available. Mana ni masalah kronik ni, telefon jadi pun boleh tak dapat Alamak, network ni teruk Saya cuba lagi Mobile customer you're calling is not available. To leave a callback number, enter the... Saya akan cuba buat kali ketiga. Saya akan cuba buat kali ketiga. Kalau tak boleh juga, saya tak tahu kenapa. Yang hairan ni, di telefon bimbit saya tengok ada 2 bar network lah. 2 bar network, tapi bila telefon tak dapat get through. Hairan bin ajaib, pelik tapi benar. Kenapalah network Singapura ni makin lama makin macam ni Hairan betul. Baik, saya cuba sekali lagi. Masalah. Percubaan yang terakhir. Bunyilah, tolonglah. Tolong. Singtel mobile customer you're calling. Saya punya telefon bimbit, saya telefon tak boleh. Dahsyat betul. Lama. Dah lah up Kenapa ni? Singtel jangan macam ni lah. Baiklah saudara, saya tak tahu kenapa. Tengok sini network full bar tapi kenapa tak ada connection Hairan makin teruk pula lah. Ayolah, paksa ni kena tukar ni. Baik, apa nak buat? Saya terpaksa duduk dalam konti dan saya akan teruskan misteri jam 12. Tak puas hatilah. Okey, saya cuba sekali lagi mohon maaf lah. Macam hairan kenapa ni? Saya rasa tak boleh lah. Tak boleh. Kawan saya WhatsApp boleh masuk apa cerita ni? Mohon maaf saudara. Singtel mobile. Nanti besok saya akan tulis surat pada Singtel.
nak tanya kenapa saya tak boleh keluar konti. Kita teruskanlah terpaksa dalam konti, sebab kalau saya dah tak boleh telefon diri saya, makanya saya tak boleh keluar. Terima kasih dan mohon maaf zahir dan batin. Baik pendengar Ria 897, saya mohon maaf kerana saya cuba beberapa kali untuk menghubungi. Yang saya hairan, telefon bimbit saya networknya ada lebih kurang 2-3 bar. Ya, WhatsApp boleh masuk, SMS kawan saya boleh masuk. Tapi saya telefon diri saya tak boleh tembusi. Saya tidak pasti kenapa, tapi mungkin anda ada sebab-sebab yang boleh anda, ataupun alasan yang boleh anda cetuskan. Baik, kita teruskan dengan kisah yang dikirimkan oleh Encik Sulaiman yang berkongsi peristiwa beliau. Bayangkan, katanya dalam rumah ni tiba-tiba pada tahap gangguan yang pertama, apabila beliau terbau sesuatu yang amat busuk di dalam rumahnya. Jadi bauan ini telah pun mengganggu beliau. Lama-kelamaan bauan busuk itu daripada sedikit sekejap hilang sekejap ada. Jadi dia cuba kesan, kadang-kadang hilang terus, kadang-kadang dia datang balik dan mengganggu beliau. Pada mulanya dia buat bodoh lah. Mungkin dia rasakan adalah benda yang mati dalam rumah. Cuba cari dengan isteri, alihkan katil, tepikan almari, tetapi masih bauan busuk tidak dapat dikesan. Lama-kelamaan pula, apa yang akan saya ceritakan ini mungkin anda cuba bayangkan. Anda pejamkan mata, cuba anda bayangkan dalam situasi Encik Sulaiman. Katanya di sini, waktu itu saya masih ingat lagi kisah. Saya pulang dari tempat tugas sekitar 11 malam. Isteri saya sedang nyenyak tidur di atas katil. Anak saya 2 orang dalam bilik masing-masing. Saya masuk ke dalam rumah, tidak buka lampu di ruang tamu. Saya nampak dalam bilik. Jadi dalam bilik ini mungkin isteri saya menonton TV sampai dia tertidur. Sebab bila saya perhatikan, isteri sedang baring atas katil dan tidak gerak-gerak pun, dan tak perasan saya dah pulang. Jadi pastinya isteri saya terlelap ketika menonton televisyen. Dengan cahaya sinar lampu televisyen menerangi bilik tidur saya, Kesi, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak di bawah katil seperti ada sebujur tubuh yang sedang baring dibalut dengan kain hitam. Saya terkejut Kisi bila nampak pertama kali, tersentak saya dibuatnya. Tangan saya terus buka lampu ruang tamu. Bila tangan saya mencapai lampu ruang tamu, saya pun tengok sui, saya hidupkan lampu, tengok balik dalam bilik. Isteri masih tidur dan susuk tubuh yang diselaputi dengan kain berwarna hitam hilang dari pandangan. Saya terperanjat Kisi. Jadi saya pun tidak fikirkan yang bukan-bukan. Saya masuk ke dalam rumah, masuk dalam bilik. Saya ambil tualah nak mandi, bersihkan diri. Saya terus langsung mencapai remote control lah untuk matikan televisyen. Bila saya tutup TV, saya tengok isteri saya pun pusing dan terperasan saya baru balik. Dia pun meneguh, "Bang baru balik?" Saya kata, "Ya, abang baru balik. Abang mandi dulu Jadi isteri pun kata, "Iyalah, mandilah." Saya pun mencapai tuala untuk keluar dari kamar tidur. Sebelum saya keluar, isteri saya pun dah masuk tidur balik. Sempat saya menjenguk Kisi di kolong katil rumah saya. Tidak ada apa-apa. Memang kolong katil rumah saya kosong. Tidak ada sebarang kotak pun yang saya simpan. Saya pun mandilah, masuk ke dapur, bersihkan diri. Dalam waktu saya mandi, saya dengar orang buka peti ais rumah saya. Tengah mandi ni, dengar orang buka peti ais. Saya ingatkan isteri saya. Saya pun kata, "Yang, buatkan abang kopi boleh?" Jadi selepas tu saya terus mandi. Saya ambil tuala, saya lapkan badan saya keluar daripada bilik. Kesi, saya nampak ada secawan kopi Kesi di atas meja makan di dapur. Jadi masih panas, isteri yang buatkan. Saya pun masuk dalam bilik, tengok isteri masih tidur lah. Mungkin dia buat kopi, dia terus masuk tidur. Saya pun apa lagi, saya siap tukar pakaian semua, masuk ke dapur, minum secawan kopi yang disiapkan oleh isteri saya. Jadi kisahnya diteruskan. Saya pun mengambil nasi dan juga lauk yang isteri saya masak. Kemudian saya masuk tidur. Keesokan harinya, apabila waktu pagi saya nak keluar ke tempat tugas, saya pun berbual-bual dengan isteri. Kemudian isteri pun cakap, "Minta maaf lah semalam dia tak dapat bangun layan saya." Saya pun cakap, "Tak apalah, janji awak buatkan saya kopi, saya dah bersyukur." Isteri terhenti seketika bila saya kata, "Janji awak buatkan saya kopi, saya dah bersyukur." Isteri tengok saya, "Buatkan kopi? Bila masa saya buatkan abang kopi?"
Yang semalam tu atas meja makan di dapur, kopi awak buatkan saya kan? Bang, semalam saya tak bangun pun bang. Saya nampak abang balik, saya terus tidur sampailah subuh ni bang. Awak cakap yang benar ni. Betul bang. Casey meremang bulu rumah saya. Teringat akan susuk tubuh yang dibalut kain hitam Casey di bawah katil rumah saya. Dipendekkan cerita, bauan busuk dalam bilik semakin menjadi-jadi. Sampaikan isteri dengan saya dah tak tahu nak buat apa. Minta pendapat mak mertua mengatakan apa kata kalau saya jumpa dengan seorang ustaz. Mungkin ustaz boleh bantu. Kita jumpa dengan seorang ustaz bernama Ustaz Solihin Casey. Jadi saya buat temu janji bila waktu saya off tidak bertugas, Ustaz Solihin datang ke rumah saya. Dia masuk saja rumah saya, dia tengok saya dengan isteri. Maaf cakap ya, rumah awak ni berbahang lah. Jadi saya pun dengan isteri tak tahu apa nak cakap. Saya cuma hanya kata pada ustaz, ustaz boleh bantu tak? Dalam bilik ni bau busuk sangat ustaz. Jadi masuk dalam bilik makin teruk, makin dahsyat Casey. Sampaikan Casey, ustaz tu yang masuk dalam bilik tersedap. Memang busuk sangat-sangat bau bilik saya. Akhirnya ustaz tu cuba baca beberapa ayat. Kemudian dia kata nanti dia perlu datang lagi untuk melihat sebenarnya apakah gangguan dalam rumah. Keesokan harinya dia datang Casey. Dia mula baca dengan seorang lagi kawannya yang juga turut sama baca dalam rumah. Saya tidak dibenarkan masuk bersama dengan isteri, hanya duduk di ruang tamu. Ustaz dan seorang lagi kawan ustaz duduk bersila di atas sejadah selepas solat maghrib. Mereka berzikir kemudian membaca. Baca dan baca. Casey, tiba-tiba salah seorang daripada rakan ustaz ni Casey bangun. Kemudian tengok bawah katil. Saya nampak dari ruang tamu rumah saya. Dari ruang tamu rumah saya nampak kawan ustaz ini telah pun langsung ke bawah katil rumah sambil menjenguk bawah katil ni seperti ada sesuatu. Saya pun dengan isteri pandang antara satu sama lain Casey. Yang membuat saya terperanjat apabila rakan ustaz ni bangun setelah dia membungkuk. Bila dia angkat tangan kiri dan kanan ni Casey, seperti mengangkat orang Casey. Kiri dan kanan tu seolah-olah mengangkat orang yang sedang baring di atas tangannya. Dia angkat. Kemudian ustaz satu lagi, Ustaz Solihin ni masih membaca. Baca dan baca, kawannya angkat. Ustaz Solihin berdiri ikut dari belakang kawannya. Kemudian meremang dulu rumah saya Sampai depan pintu rumah, Ustaz Solihin mengazankan, kawannya terus mencampak sesuatu yang saya tak nampak dengan mata kasar. Kemudian ustaz itu memberitahu saya, alhamdulillah, katanya insyaAllah rumah ni dah bebas. Tapi kita tak boleh yakin sangat. Saya nak minta anda lah dengan isteri, dalam rumah jangan putus solat. Dan kalau boleh ada masa lapang, bacalah Al-Quran supaya dapat menghindari daripada gangguan makhluk. Saya pun berdiam Casey. Memang saya dengan isteri kadang-kadang tak buat tu semua. Jadi saya harap mulai hari ini, kalau mungkin terlupa, jarang buatlah yang wajib ya. Kalau kemampuan yang wajib tu dah boleh, buatlah yang lebih-lebih yang lainnya. Jadi saya sempat Casey bertanya pada ustaz, ustaz boleh saya cakap dengan ustaz kejap? Saya tarik ustaz ke tepi, tak nak isteri saya dengar. Ustaz, sebenarnya apa gangguan ustaz? Saya tak pastilah. Saya tidak tahu sebenarnya apa, tapi daripada rakan saya memberitahu bahawa katil awak seolah-olah seperti ada mayat. Saya dengar terkejut Casey. Mayat? Tidak, itu bukan mayat yang sebenar, merupakan perbuatan sihir saya rasa. Tapi walau apapun tidak penting. Yang penting rumah ini harus sentiasa bersih. Ingat ya, ustaz pulang dan saya dengan isteri takut nak tidur dalam bilik
Kami berdua tidur dalam bilik anak. Ketika perkara itu berlaku, anak saya langsung tak tersadar dan terbangun pun. Bersyukurlah saya. Takut-takut nanti anak saya terikut-ikut dan terbawa-bawa. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, Energy 12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Saya ada terbaca satu kiriman SMS dan mungkin saya tidak percayalah dengan apa-apa yang dikatakan, tapi saya ingin anda memberikan pendapat pandangan anda. Apa jua, semua hanya satu hiburan dan mungkin berlakunya hanya satu kebetulan saja. Jadi anda beritahu saya apa kata anda di Facebook, dan saya akan bacalah sebentar nanti pendapat pandangan anda, bukan di udara tapi off air. Nanti bila saya habis tugas saya akan baca. Memang pelik sangat-sangat, tapi inilah yang dikirimkan kepada saya. Jadi saudara, boleh terus bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Saya dah upload satu posting di Facebook. Anda baca yang dikatakan di sini dan anda beritahu saya mungkin apakah yang diberikan oleh rakan kita ini. Apa kata anda? Kita teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian 66911 897. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Casey ya? Ya, siapa ni? Saya nama Ibi. Ibi, panggilan dari mana Ibi? Saya panggilan lagi pada Singapura, tapi di jalan-jalan besar sekarang. Silakan Ibi. Ibi ada pengalaman tentang apa Ibi? Silakan. Ada, saya satu story lama, story ada satu Casey. 40 tahun lalu. Saya punya umur itu jam dalam 8 ke 9 macam ada. Saya tinggal rumah itu kuartus per rumah. Kasi tahu itu rumah berdiri punya. 10 rumah ada. Saya punya rumah nombor 3. Nombor 5 per rumah saya punya bapa angkat per rumah. Saya selalu pergi dia per rumah tidur semua ini macam lah. Tapi itu rumah, 10 rumah itu kitchen, toilet semua dia belakang. Lagi satu itu macam sama juga, tapi 10 dari sama. Dia belakang. Kalau kita mau pergi toilet, mau pergi itu kitchen semua, mau keluar lagi pada pintu belakang, pergi sana. So satu hari malam saya tidur bedtime, saya sudah mau buang air kecil. Saya sudah bangun, saya kejut, saya bapak angkat. Saya cakap saya mau buang air kecil. Dia cakap, okey kamu jalan dulu, saya datang. Bila saya bangun mau buka itu pintu belakang, saya ada ingat, pasal kita dengar story semua macam takut-takut, bukan? Saya bawa ada tunduk tengok itu pintu biar bawah. Itu jangan kuatir supaya rumah biar pintu semua ada tinggi sikit. Dia tak tutup sampai bawah, dia ada tinggi atas sikit. Saya tunduk bawah tengok belakang itu, rumah biar belakang, itu sewage pipe. Kasih tahu itu sewage pipe itu besar biar longgang air kotor semua pergi. Okey. Itu sana dia ada duduk. Okey, dia ada duduk semua putih pakai, tapi muka dalam tengok rambut panjang semua depan datuk dia ada sikat. Dan dia muka kita tak nampak. Dia ada sikat. Dia duduk macam mau makan ni. Bisa dia duduk, rambut sikat depan ini macam. Bila saya tengok bukan saya sana juga semua air kecil buang. Itu jam saya bapak angkat baru mau bangun. Mau escort saya sudah ini macam. Dia tengok sama saya, dia sudah tahu something wrong. Terus dia angkat, dia kepit sama saya. Pasal saya takut lah. Dia kepit sama saya. Dia kasih saya tidur, tak mau kasih saya keluar, kasih saya bersih. Next morning keluar itu rumah belakang. Saya biar rumah dulu di belakang semua ada itu pokok kapas-kapas sahabat, kapas-kapas tinggi biar. Dia kalau jatuh semua dalam ada itu cotton. Itu pokok mana besar biar. Itu belakang pergi, dia taruh itu apa itu benang, bukan benang. Dia kasih ikat. Las dia taruh satu paku dia tutup. Dia kasih pukul itu, paku kasih masuk.
Saya tanya sama saya bapa angkat, apa pasal ni macam bikin? Dia cakap, lu tak tahu sekarang. JM jam datang sama saya. Ini macam cakap. Habis saya tanya sama saya, biar betul lah. Dia macam terjadi. Dia cakap, itu kamu tengok bukan orang. Itu dia cakap satu macam syaitan. Itu macam cakap. Itu 40 tahun lalu, biar sorry lah. Kasih, itu saya mau story sama Katie lah. Terima kasih AB ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia AB ceritanya, cara dia menyampaikan ceritanya menarik sungguh Baik, kita teruskan pengalaman-pengalaman yang lain. Anda boleh hubungi saya dan awal tadi saya dah pun upload sesuatu di Facebook Anda boleh lungsuri dan ingatlah, anggap semua satu hiburan dan semua hanya satu kebetulan saja. Jangan mudah kita percaya dan terlampau taksub tanah Cuma saya suka berkongsi sesuatu lah. Jadi jangan percaya, jangan terikut-ikut. Itu yang saya ingin kepada anda. Sebab kalau kita dah percaya orang ni sakti boleh buat ni, ada salah tu Jadi ingat, ini hanya hiburan saja Baik, kita teruskan dengan pengalaman anda yang lain. 669-11897. Mungkin nak jawab panggilan yang terakhir ataupun tak ada. Saya akan terus dengan satu lagi email di FM897 Misteri Jam 12. Tengah malam para pendengar di 897. Ramai kata Kizi, tak perlu jawab pemanggil yang terakhir, boleh baca satu kisah. Berikutnya ini kisah yang ingin saya tunaikan adalah berlaku kepada seorang pendengar. Dan kisah yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah blok di estet perumahan di kawasan Bukit Panjang. Tak nak sebut Bukit Panjang mana, mungkin Bukit Panjang Ring Road ke, Peti Road ke dan sebagainya. Tapi kisah yang diceritakan ini berlaku di Bukit Panjang di rumah di tingkat 1. Ini peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar bernama Rifah. Rifah berkongsi peristiwa ini. Katanya Rifah, Casey, sejak suami saya pergi reservis selama 2 minggu, saya dapati depan rumah saya ni pada malam hari akan kelihatan seorang gadis yang akan lalu lalang depan rumah saya di tingkat 1 kawasan Bukit Panjang. Pada mulanya, saya ingat lagi, sekitar 11 malam, saya ini merupakan suri rumah sepenuh masa. Dan saya ada seorang anak yang berusia setahun. Jadi anak saya tu dah nyenyak tidur. Jadi bila dia tidurlah waktu saya boleh beriadah. Maksudnya boleh menonton TV, masuk internet dan sebagainya. Kalau tidak, nak kena layan anak saya. Jadi dia dah tidur, saya pun tidak penat. Saya pun berada di ruang tamu sedang nak menonton televisyen waktu itu. Sedang saya duduk, saya perasan ada perempuan ni Togisi lalu depan rumah saya sekali. Kemudian sambil duduk ni masih menonton lagi, wanita yang sama lalu lagi depan rumah saya. Kemudian perkara ini berlaku dalam masa sejam. Wanita yang sama dah lalu berkali-kali depan rumah saya, Casey. Ini membuat saya syak wasangka dan fikirkan sesuatu yang tak elok tentang perempuan ni. Saya pun bangun. Bila bangun, menuju ke arah pintu meremang bulu rumah. Saya tutup pintu kayu, kemudian saya hidupkan lampu dan tetap menonton televisyen. Sedang saya tonton, dengar Casey bunyi orang ketuk pintu beberapa kali membuat saya terkejut pada waktu yang sama sedang menonton TV. Jadi saya pun bangunlah Casey. Saya bangun, saya pun tanya, siapa tu? Tak jawab. Dia terus mengetuk pintu rumah saya dan saya masih bertanya, siapa tu? Tak jawab Casey. Saya pun buat bodoh. Beberapa saat kemudian, daripada ketukan bertukar menjadi bunyi orang seolah-olah mengerik Casey, menyakar pintu rumah saya, dapat dengar dan membuat telinga saya rasa nyilu sangat-sangat. Setelah itu, anak saya terus menangis. Saya lari masuk ke dalam bilik melihat anak saya menangis. Saya ingatkan mungkin dia nak minum ataupun nak tukar lampin. Saya periksa, lampin tak basah sebab memang sebelum dia tidur, saya dah beri dia minum tapi dia masih belum lagi membuang air kecil. Saya mendukung anak saya. Ketukan depan pintu masih lagi berterusan. Hanya untuk lebih kurang sejam lebih. Kemudian gangguan itu hilang begitu saja.
Hari yang kedua, ketiga, tidak ada apa-apa. Masuk hari yang kelima, Kisi, wanita yang sama, Kisi, berjalan depan rumah saya. Yang saya hairan, saya akan nampak dia berjalan depan rumah selepas pukul 11 malam. Itulah waktu yang menyeramkan. Nak tak nak, Kisi, bila suami reservis selama 2 minggu, bila nak menonton TV, saya terpaksa tutup pintu walaupun saya memang tak suka pintu rumah saya ditutup. Jadi pendengar Ria 897, katanya rakan kita, akhirnya bila suami pulang, saya beritahu suami tentang perkara yang berlaku. Suami pun terkejut sebab tak pernah kami yang dah duduk kawasan Bukit Panjang bertahun-tahun terkena gangguan yang saya ceritakan. Tapi muskil, Kisi, datangnya dari mana wanita yang mengganggu saya? Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik saudara, terima kasih bagi anda semua yang sedang bersama dengan kami, dan saya jumpa anda esok malam dalam rancangan Kelab Kelakar Seram.